Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, terjemahan lengkap Sahih Al-Imam Bukhari. Kita ni jilid kedua dah. Jilid kedua dan dalam kitab besar ni, kitab Istisqa lagi dah. Bab ke-21, bab ke-21 dah. Okey, baca Sahih Bukhari lah kita ni nak. Okey, babu raf'in nasi aydiyahum ma'al imami fil istisqa. Bab ke-21, semua orang mengangkat tangan bersama-sama imam ketika berdoa dalam solat istisqa. Jadi tidak semua waktu angkat tangan. Masa khutbah ni, tu imam tak angkat tangan, doa. Khutbah biasa, khutbah jemaah ni. Tapi ketika solat istisqa ni angkat tangan dah. Maksudnya tidak semua ketika doa angkat tangan ramai-ramai dah. Okay, qala Ayyub bin Sulaiman haddatsani Abu Bakr bin Abi Uwais an Sulaiman bin Abilal qala Yahya bin Sa'id sami'tu Anas bin Malik qala ata rajulun a'rabiyyun min ahli al-badwi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawm al-jum'ati faqala ya Rasulullah halakatil mashiyah halakal 'iyalu halakan nasu farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi yad'u wa rafa'a an-nasu aydiyahum ma'ahu yad'una. Qala fama kharajna minal masjidi hatta mutirna fama zilna numtaru hatta kanatul jama'atul ukhra. Fa atar rajulu ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah basyiqal musafiru wa muni'at tariq. Hadis ke-1009. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat dan berkata, wahai Rasulullah, haiwan ternakan keturunan dan orang-orang telah binasa. Maksudnya kemarah lah. Kuat dah. Oleh itu Rasulullah SAW mengangkat kedua-dua tangannya berdoa kepada Allah dan mereka juga mengangkat tangan bersama-sama memohon hujan. Kami tidak meninggalkan masjid ketika hujan mulai turun. Bahasa Arab kan. Fama kharajna minal masjid hatta mutarna. Nah. Dan tidak kami keluar sehingga hujan. Maksudnya keluar tu hujan lah. Nah. Mula turun lah hujan. Hujan turun sehingga hari Jumaat berikutnya. Hujan tu sampai ke seminggu dah. Lalu orang yang sama datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, orang yang bermusafir terpaksa menangguhkan perjalanan mereka kerana hujan yang berterusan dan menghalang jalan raya pula. Nah. Basyiqal musafir wa min'at tariq. Jadi orang hak bersafir tangguh perjalanan kerana hujan berterusan dan menghalang jalan raya pula dah. Wa muni'at tariq. Hujan lebat dah. Okey. Tu hadis ke-1009. Hadis ke-1030 dah. Wa qala al-Uwaisi haddatsani qala haddatsani Muhammad bin Ja'far an Yahya bin Sa'id wa Syarikin sami'a Anasan. Ada Nabi SAW annahu rafa'a yadihi hatta ra'aitu bayada ibtayhi. Hadis ke-1030, Anas bin Malik berkata Nabi SAW tidak pernah mengangkat tangannya ketika berdoa. Tak pernah angkat tangannya. Kecuali semasa berdoa dalam solat istisqa. Solat istisqa ni angkat tangan. Ni kita ni habis setiap kali semaya pun doa angkat tangan ramai-ramai dah. Habis waktu doa angkat tangan ramai dah. Betul lah adab biasanya angkat tangan. Tapi tidaklah kita semua doa angkat tangan nak masuk tandas, nak makan, nak apa ke. Dia doa gitu je lah. Sama-sama begitu dah. Baginda mengangkat tangannya hingga terlihat kedua-dua ketiaknya yang putih. Masa solat istisqa ni angkat tangan sampai nampak ketiak putih. Sungguh lah doa masuk je dah. Angkat tinggi di tangan dah. Nampak tiak-tiak dah. Maksudnya tangan besar lah. Lengan baju sampai ke nampak dah. Okey, babu rafa'al imami yadahu fil istisqa. Bab yang ke-22, doa yang dibaca ketika turun hujan. Masa turun hujan kita nak baca doa apa dah. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. Hadis ke-1031, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW tidak pernah mengangkat tangannya untuk melakukan apa-apa pun kecuali berdoa semasa istisqa. Dah. Angkat tangan ni doa lain tak angkat. Maksudnya kebiasaan Nabi tak angkat tangan. Kecuali doa istisqa. Baginda mengangkat tangannya sehingga menampakkan ketiaknya yang putih.
I'tiraf tempat lain hadis 3525 dan 2341 tempat lain lah. Lepas tu kita masuk bab yang ke-23 pada dalam. Babu ma yuqalu idza matarat. Bab yang ke-23 doa yang dibaca ketika hujan. Doa apa kita nak baca ketika hujan? Dia tadi tak sebut lagi doa bab kedua dah. Tapi tak apalah. Kalau cara Syarah Bukhari panjang lah. Cerita macam mana. Tak nampak lagi doa. Tapi sebenarnya situ ada bentuk doa dia lah. Tapi tak apalah. Ini betul-betul doa lah dia. Wa qala Ibn Abbasin qasayyibin. Al-Baqarah ayat 19. Al-mataru wa qala ghairuhu saba wa asaba yasubu. Ibn Abbas berkata lafaz sayyib. Pada qasayyibin bermaksud hujan. Nah, sayyib ni hujan maksudnya. Maka yang lain berkata kata itu berasal dari perkataan saba wa asaba yasubu dah. Ni buat kat bahasa Arab lah nah. Asalnya saba dah. Kena hujan lah dah, hujan lah. Okey, hadatsna al-Mawardi qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ubaidullah an Nafi' an Qasim bin Muhammad an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-matara qala Allahumma sayyiban nafi'an. Hadis ke-1032 Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hujan, baginda berdoa, ya Allah jadikanlah hujan ini bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'an. Jadi kita ni kalau hujan tu juga sebutlah. Lebat kata lebat sebut Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah jadikanlah hujan ini bermanfaat. Ada manfaat dah. Allahumma sayyiban nafi'an. Tidak jadi bala tapi manfaatnya. Tabahu al-Qasim Yahya an Ubaidillah wa rawahu al-Auza'i wa Uqail an Nafi'. Hadis ini juga disokong oleh Al-Qasim bin Yahya dari Ubaidillah, diriwayatkan pula oleh Auza'i dan Uqail dari Nafi'. Jadi ada sokongan lain lah, dua sanad yang lain. Okey, bab yang ke-24 dah. Okey, babu man tamattara fil matari hatta yatahadara ala lihyatihi. Bab yang ke-24, seseorang yang berdiri di tengah-tengah hujan sehingga air mulai menitik di janggutnya ni. Nabi ni ni. Babu man tamattara fil matari hatta yatahadara. Yatahadara menitik ala lihyatihi, menitik air hatta air mulai menitik di janggutnya ni. Yatahadara ala lihyatihi. Tamattara ni kena hujan tak? Tengah hujan tak? Kena hujan tak? Tamattara fil matari. Okay, حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا أن يسقينا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء فزعة قال ada lagi dah qala fathara. Kita terjemah tu dah. Hadis ke-1033 Anas bin Malik meriwayatkan bahawa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia pernah terkena musibah kemarau kekeringan ya. Asabatin nas sanatun ke apa. Kena kekeringan lah, maksudnya kemarau. Pada hari Jumaat ketika Nabi SAW sedang memberikan khutbah, tiba-tiba seorang Arab Badui berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, harta benda telah binasa dan ramai orang yang kelaparan. Maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan untuk kita dah. Arab Badui itu suruh Nabi doa lah. Anas bin Malik berkata, maka Rasulullah SAW lalu berdoa dengan mengangkat kedua-dua telapak tangannya. Ketika itu tidak sedikit pun kelihatan awan di langit. Ya. Wa ma fis sama'i qaz'atan. Wa ma fis sama'i qaz'atan. Tak ada angin pun dah. Tiada kelihatan awan pun di langit dah. Qala dah. Anas bin Malik menyambung perkataannya nak. Qala dah. فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا
Dan Anas bin Malik menyambung percakapannya. Maka awan seperti gunung bergerak. Fasaru sahabun amsalul jibal. Jadi tiba-tiba hat ada awan tadi, jadi awan seperti gunung bergerak. Sebelum baginda turun dari mimbarnya, aku melihat air hujan membasahi janggutnya. Thumma lam yanzil an mimbarihi hatta ra'atul matara yatahadru ala lihatihi. Jadi tak ada habis khutbah, tak ada habis. Bukan habis maya ni tak. Semaya Jumaat ni tak. Maksudnya tak ada habis maya, dia tengah atas mimbar lagi. Hari pun hujan turun dah, basuh janggut-janggut Nabi dah. Maka pada hari itu hujan terus sehingga hari Jumaat berikutnya hujan turun-turun, tak berhenti seminggu ni. Pada hari Jumaat berikutnya, itulah orang-orang Badui tersebut atau orang yang lain berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, banyak bangunan yang roboh, harta benda tenggelam dan hanyut. Tahaddamal bina wa ghariqal mal." Harta benda tenggelam dan hanyut, maka berdoalah kepada Allah untuk kami dah. Fadu'allah lana. Nabi pun farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi wa qala Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Qala fama ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiru bi yadihi ila nahiyatin minas sama'i illa tafarrajat. Hatta saratil madinatu fi mislil jawbati hatta salal wadi. Wadi qanata syahran qala falam yaji ahadun min nahiyatin illa haddatha bil jawdi. Rasulullah SAW lalu berdoa dengan mengangkat kedua-dua telapak tangannya, "Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami saja dan jangan menimbulkan kerosakan pada kami." Bahasa Arab dia, Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Turunkan hujan di sekeliling kami. Hawalaina wa la 'alaina bukan atas kami lah. Maksudnya siapa rosak dan kerosakan kat kami wa la 'alaina. Belum lagi baginda memberikan isyarat dengan tangannya ke langit, awan tersebut telah hilang. Ketika itu kota Madinah menjadi seperti tasik dan aliran-aliran airnya. Ada aliran air tapi tak tepor betul-betul Madinah. Sehingga tidak mendapatkan cahaya matahari selama 1 bulan. Hujan tapi hujan sekeliling, bukan hujan betul-betul atas Madinah. Anas bin Malik berkata, tidak ada seorang yang datang dari setiap pelosok kota kecuali akan menceritakan tentang terjadinya hujan lebat itu. Pakat cerita jadi viral cerita tentang hujan lebat. Dah tentang hujan Nabi doa lepas tu pun pakat cerita habislah jadi viral. Okey, bab yang ke-25 dah. Babu idza habbatir rih. Bab ke-25 ketika angin bertiup kencang. Babu idza habbatir rih. Bab ketika angin bertiup kencang ni. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس بن مالك يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis ke-1034, Anas bin Malik radhiyallahu berkata, setiap kali angin bertiup kencang, kegelisahan muncul di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau angin tiup kecil, Nabi kecil perut Nabi, teringat azab bala diterima pada orang kafir-kafir sebelum Nabi lah. Jadi Nabi ni bukan relax kita dah. Nabi ada lagi tu dah. Tu pun dia takut pada azab Allah Subhanahu kita. Dia relax dah bala ke apa pun. Tu dah orang lain je kena bala. Kita tak kena bala. Ni menyakit dah. Menyakit tak lebar macam mana ni nak. Tak berasa kecil perut macam Nabi. Orang lain jahat dah. Kita ni baik. Ini masalah dah. Okay, bab ke-26. Bab qalin Nabi sallallahu alaihi wasallam nusirtu bis-sabah. Alhamdulillah. Jadi kemudian Assalamualaikum. Okey, bab di kedua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ditolong melalui perantaraan angin timur dah. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam nusirtu bis-sabah. Bab kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab kedua ni, aku ditolong melalui perantaraan angin timur. Kita baca hadis ni. Haddatsna Muslim qala haddatsna Syu'bah 'anil Hakam 'an Mujahid عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. Hadis ke-1035, Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ditolong dengan perantaraan angin yang bertiup dari timur, manakala kaum 'Ad dibinasakan dengan angin bertiup dari barat. Dia nusirtu bis-sabah wa uhlikat 'adun bid-dabur. Ni bahasa Arab ni dia ada hak istilah je. Sabah saja maksudnya angin timur. Dabur ni angin barat. Jadi angin daripada barat tu kena kaum 'Ad, binasa kaum 'Ad dah. Kena bala lah. Jadi Nabi ni kata angin daripada timur dia, sebelah timur.
Dia bukan bala dah. Ikut hadis Nabi ni dah. Okey, lepas tu babu maqila fi zalazili wal ayah. Bab yang ke-27 doa yang dibaca ketika gempa bumi ni, zalazil. Bab yang dibaca doa ketika gempa bumi atau berlakunya tanda-tanda kekuasaan Allah Taala wal ayat. Ketika gempa bumi atau petanda-tanda bala hak lain tu. Kita kena baca gapo dah. Haddatsna Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib qala akhbarana Abu Zanad an Abdurrahman Al-A'raj an Abi Hurairah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'ah hatta yuqbada al-'ilmu wa takthura az-zalazil wa yataqaraba az-zaman wa tazhara al-fitan wa yakthura al-harju wa wal qatlu hatta yakthura fikumul mal fayafidu. Hadis ke-1036 Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat kecuali selepas hilangnya ilmu. Yuqbadul ilman, hilang ilmu dah. Tinggal sekejap. Gempa yang sangat kerap berlaku dah. Wa takthuruz zalazil. Gempa bumi banyak berlaku dah. Masa seperti berjalan dengan cepat. Wa taqarabaz zaman. Maksudnya berjalan dengan cepat dah. Timbulnya fitnah wa tazharul fitan. Pembunuhannya berluasa wa yakthurul harju. Pembunuhannya berluasa dah, al-harj. Dan memiliki harta yang melimpah ruah hatta yakthura fikumul mal fa yafidha. Dan memiliki harta yang melimpah ruah lah maksudnya. Itu tanda-tanda kiamat dah. Ilmu gempa bumi banyak, masa cepat, fitnah, pembunuh yang berluasa, memiliki harta yang melimpah ruah. Itu tanda kiamat dah. Okay, hadis ke 1037. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا حسين الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. Hadis ke-1037 Ibn Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, berkatilah negeri Syam dan Yaman. Para sahabat berkata juga untuk negeri kami iaitu Najd. Baginda kembali berdoa, ya Allah, berkatilah negeri kami iaitu Syam dan Yaman. Para sahabat berkata lagi juga untuk negeri Najd kami ni. Ibn Umar berkata lagi, baginda lalu berdoa, di sanalah akan berlaku bencana dan fitnah. Di sana juga akan muncul tanduk syaitan. Ya. Jadi banyak orang guna hudah ni, Najd ni kira Arab Saudi lah ni, Najd tempat Wahabi lah ke apa dah. Tapi banyaklah ulama-ulama dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ke apa, dia kata lebih kepada kawasan di bahagian Iraq ni. Kuasa berdataran tinggi dia. Jadi ada perbahasan lah. Tapi benda ni ada juga nak faham ni tidak semudah itulah. Syam dan Yaman ni memanglah berkat setengah kara, tapi lah ni tak ambil perai pun dah. Yang ambil pun perai dah. Yang ambil pula ada kubur yang kuat juga di Hadramaut. Jadi dia tidaklah semata-mata umum. Ada kata kerana zaman itu dah. Nabi berdoa tu untuk zaman dia lah. Zaman hak memang masyarakat baik di Syam ni. Dan beratus tahun lepas tu baik dah. Yang ambil pergi tu baik. Tapi lepas tu ada kerosakan dah. Najd pula ambil lah. Najd Arab Saudi. Najd dibahaskan dah hadis ni. Ulama banyak juga syarah. Dia timbul fitnah banyak di Iraq. Iraq ni zaman dulu lagi banyak berlaku kekacauan dah. Masalah Syiah, masalah pembunuhan Hasan Hussein ke apa pun. Banyak berlaku di kawasan Iraq ni. Cucu Nabi dibunuh pun di Iraq. Jadi banyak perkara lah yang dia fitnah berlaku di sana dah. Wallahualam lah. Yang pentingnya kita jangan mudah lah buat hujah ni untuk tuju ke siapa-siapa. Tuduh Wahabi dah ke apa. Ni Najd dah. Pasal benda ni tidak adalah ada perbahasan yang detail lagi. Okey, bab yang ke-8. Babu qaulillahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Surah Al-Waqiah ayat 28. Qala Ibnu Abbas syukrakum. Bab ke-8 firman Allah, kamu menggantikan rezeki dengan cara mendustakan Allah. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kamu menggantikan rezeki dengan cara mendustakan Allah. Ibnu Abbas berkata, kamu menggantikan syukurmu dengan mendustakan Allah. Jadi ganti rezeki itu masuk ganti syukur dah. Itu mengikut Ibn Abbas. Okey, hadis dah. Haddatsana
Ismailu haddatsna qala haddatsani Malik an Salih bin Kaisan an Ubaidillah bin Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud an Zaid bin Khalid al-Juhani annahu qala salla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat min al-lailah falamma sarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqbala 'ala an-nas faqala hal tadruna madza qala rabbukum qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawkab wa amma man qala bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab. Hadis ke-1038 Zaid bin Khalid al-Juhani meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menunaikan salat subuh bersama kami di Hudaybiyah. Selepas turun hujan turun Selesai solat baginda menghadapkan wajahnya kepada orang ramai dan bersabda, tahukah kalian apa yang sudah difirmankan oleh Tuhanmu? Hal tadru madza qala rabbukum. Tahukah kamu apa yang sudah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda lalu bersabda, Allah berfirman, pada pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Seorang berkata hujan turun adalah kerana berkat dari Allah dan rahmatnya, maka dia adalah yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Nujum dah. Ramalan cuaca, ramalan gapo ni, ramalan ramalan cuaca biasa ni, ramalan jenis gunung bintang astrologi. Siapa dia kata hujan turun dari berkat dari Allah dan rahmat Allah, maka dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun yang berkata hujan turun disebabkan bintang ini dan bintang itu, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Wa amma man qala bina'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Jadi astrologi bahaya, kafir ni ikut hadis ni. Ia berdasarkan tarikh lahir samalah, bintang juga tarikh lahir tu Pasal bulan ni kait dengan bintang juga dah. Ramal nasib berdasarkan tarikh lahir. Ramal nasib berdasarkan bulan. Tu juga tanda-tanda bintang lah. Orang putih ikut orang putih ni, kita tipu dia dah. Dia boleh rosak akidah kita, jangan main-main ikut orang putih dah. Motivator dah ikut orang putih. Ramal nasib, ramal masa depan, ramal keterampilan berdasarkan bulan tertentu. Itu adalah juga melibatkan kaukab, itu nujum. Begitu juga selagi masalah orang Melayu ni, kadang-kadang orang Kelantan ni, kadang-kadang ada orang tua kan, dia kata, musim raya Cina ni hujan turun dah. Hujan turun lebat lah raya Cina. Tu juga melibatkan cahaya pada bulan, bintang lah, kaukab. Tarikh Cina pun kait dengan kaukab juga, berkait dengan nujum, kait dengan astrologi, melibatkan bintang-bintang juga dah. Jadi kalau kita kata raya Cina kat hujan lebat kau apa hujan, maka kecek gitu dia telah beriman dengan bintang-bintang jugalah. Percaya ke Cina, bintang-bintang Cina boleh merosakkan akidah. Kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang lah kalau cara gitu. Jadi kita kena ingat, jangan dapat kecek. Jagalah. Jangan dak membesarkan ni nikah. Tak sebut qabil tu an-nikah dak tu. Saya terima nikah ni, tak sebut nikah tu dak. Batal sah. Nikah dak bukan main hak tu call. Tapi bab ni yang kafir akidah rosak ni dak. Buat relax dia dak. Madat Yahudi pun relax, gapo-gapo pun relax dah. Tak sensitif langsung. Sedangkan nikah tersebut, qabil tu nikah tu, pendapat majoriti ulama. Dan itulah pendapat kuat pun dah. Pendapat majoriti ulama jangan sangat sikit. Dalam mazhab Syafi'i pun bagi lagi dah. Bukan semua mazhab Syafi'i dah. Jadi sikit sangat kata mesti sebut nikah. Tiba-tiba hak tu pakai bukan main lagi dah. Tiba hak ujian kau benda-benda khurafat, benda-benda bawa bid'ah syirik ni, dia takwil supaya boleh macam dah. Ni masalah penyakit orang. Okey, bab yang ke-29. Babu la yadri mata jaji'ul mataru illa Allah Ta'ala. Bab ke-29, tidak ada yang mengetahui bila turunnya hujan kecuali Allah Ta'ala dah. Babu la yadri mata jaji'ul mataru illa Allah Ta'ala. Illa Allah Ta'ala dah. Illa Allah Ta'ala dah. Tadi tak ada yang tahu hujan bila tu hujan kecuali Allah Ta'ala dah.
Wa qala Abu Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsun la ya'lamuhunna illallah. Abu Hurairah mengatakan bahawa Nabi bersabda, ada 5 perkara yang tidak sesiapa pun mengetahuinya kecuali Allah. Dah. Lepas tu, dia tak sebut dah. Ada. Maksudnya termasuklah. Ada depan ni ada sebut dah. Depan ni ada selagi sana. Ada lain dah. Okay, hadatsna Muhammad bin Yusuf. Qala hadatsna Yusufyan an Abdullah bin Dinar an Ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahul ghaibi khamsun la ya'lamuha illa Allah. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin wa la ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham wa la ta'lamu nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar. Hadis ke-1039, Ibn Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, ada 5 kunci ghaib yang tidak diketahui seseorang pun kecuali oleh Allah Ta'ala sahaja dah. 5 kunci ghaib ni orang lain tak tahu, Allah sahaja tahu dah. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari dah. Esok ni ramah-ramah ni kadang-kadang dia tak orang ligat duk cerita pasal nak ramah masa depan dah. Mulut masin nak apa tu cara kau benda yang nak lawai Tuhan berlaku lah. Nak jadi Tuhan, nak jadi lawai Allah SWT ni. Tak wali kat, nak cara kau duk ramai benda gaib. Kalau kita tak main begitu, main duk cara syirik dah lah. Akak tok guru, tok wali tu, nak jadi Tuhan kecil. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam rahim. Cek negara tu sekian boleh, tapi tidak tepat mana dah. Tapi nak nyebut ni, asal-asal tahu gapo pun. Lelaki ke perempuan ke hidup ke mati pun. Asal-asal kita tahu. Law ni ada teknologi pun sekadar maklumat yang sekadar boleh lah. Tidak tahu 100% juga dah. Tiada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok. Dah. Tak tahu siapa-siapa mati ke apa ke esok tak tahu dah. Tiada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Dah. Mama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dia tak tahu bumi mana yang mati dah. Jadi kita tak usah takut lah. Perih ke apa ke dia akan mati kita dah. Tak nanti perih accident, sakit jantung, kanser macam-macam orang mati ni sebabnya Allah buat sabit je. Kita akan mati belakang, tak usah takut lah. Sebab tu tidak seorang pun yang mengetahui bila turunnya hujan. Wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar. Dah, kita tahu juga hujan dah. Jadi hujan ni perkara gaib. Jangan kita ramal dengan bintang nombor 1 tu lah. Ramal dengan ramalan cuaca dengan angin dengan apa tu boleh. Tu pun tak tempat mana. Tempat kita ni banyak babah semua dah. Saya tengok Jepun tepat sikit dah. Malaysia ni banyak babah kat sini. Tapi yang pentingnya, hakikatnya tak tahu juga. Sekadar kaji angin, awan, kelajuan angin mungkin yang siapa ada yang hujan. Mungkin sajalah. Tepatnya, payah juga dah. Okay, masuk bab baru tu. Sahihul Imam Bukhari, Kitabul Kusuf. Kitab Kusuf, kitab gerhana matahari nak. Dah. Gerhana lah, kitab gerhana. Kitab besar lah, bab besar. Kitab Istisqa Abidah ni. Kitab Kusuf dah. Babu salati fi kusufis syamsi. Bab pertama, solat ketika berlaku gerhana matahari. Ada. Haddatsna Amr bin Auf Aun. Haddatsna Amr bin Aun qala haddatsna Khalid an Yunus an al-Hasan an Abi Bakrah qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fankasafatis syamsu فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. Hadis ke-1040 Abu Bakrah meriwayatkan bahawa ketika kami berada bersama Rasulullah SAW lalu berlaku gerhana matahari. Maka Nabi SAW berdiri mengenakan selendangnya sehingga masuk ke dalam masjid. Lalu kami pun mengikutinya lah. Dia masuk gerhana matahari tu, Nabi masuk masjid. Lalu nak pakai ikut belakang lah. Baginda lalu mengimami solat 2 rakaat hingga matahari kembali nampak bersinar lah. Hilanglah gerhana tu dah. Setelah itu baginda bersabda, matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan kerana matinya seseorang. Apabila kalian melihat gerhana, maka dirikanlah solat dan banyakkanlah berdoa hingga selesai gerhana. Inna syamsa wal qamara la yankasifati limauti ahadin fa idza ra'aytumuhuma fasallu wad'u hatta yukshafa bikum. Jadi Nabi menghapuskan khurafat lah.
matahari bulan ni nak tunjuk kebesaran Allah. Hak ni baru bukan bertindih sungguh lagi ni. Dah. Kalau gerhana matahari, maksudnya bulan lalu tengah-tengah antara bumi dengan matahari dah. Bulan tu tengah-tengah. Jadi nampak macam terlindung cahaya bulan. Nabi ni kecuk perut kalau berlaku kiamat ni dia gabuh habis tau. Bumi matahari ni bakal toko capu habis. Kiamat lah kita dah. Tapi hak tu pun kecuk perut dia ingat pada kiamat ni. Nabi suruh berdoa sehingga solat dan doa dah. Tapi bukan duk cara benda karuk maruk duk cara pasal mati dah tanda buruk, tanda siaga apa ni. Tu bukan Islam. Tu tak lebar karuk dah, tak lebar karuk duk cerita benda-benda ramai masa depan, duk cerita benda berlaku sikit ni, bala sikit ni, hon ni duk cara dah. Lepas tu mengaku dia tak wali dah. Kecik dia. Dah. Okey. Hadis ke 1041 pula. Haddatsna Syihab bin Abbad qala hadatsna Ibrahim bin Humaid عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. Hadis ke-1041 Ibn Abu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, matahari dan bulan tidak akan berlaku gerhana disebabkan matinya seorang. Bukan kerana mati masa tu anak Nabi tu dah. Ibrahim dah mati dah. Anak Maryah ke apa dah, hamba Nabi tu. Jadi mati dah. Kecil lagi dah. Jadi bukan kerana mati dia Nabi kata ke matahari dan bulan ni gerhana ni. Tetapi kedua-duanya adalah dari tanda-tanda kebesaran Allah. Yang pentingnya kita berasa kehebatan keagungan Allah ni. Orang ni kita berasa kecil perut ni kita bayar berat dah. Orang ni baru terlindung, baru dah. Boleh lindung cahaya matahari nak sampai ke bumi dah. Kalau bergabung sungguh matahari dan bulan ni kiamat lah kita dah. Bila kamu melihat gerhana, maka berdirilah untuk solatlah. Hadis ke-42. Haddatsna Asbagh qala akhbarani Ibn Wahb qala akhbarani Amr an Abd Arrahman bin Al-Qasim haddathahu an abihi an Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yukhbiru 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna asy-syamsa wal qamara la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati walakinnahuma ayatan min ayatillah. Faiza ra'aitumuha fasallu. Hadis ke-42 Ibn Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan mati atau hidupnya seseorang. Tetapi keduanya adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Apabila kamu melihat gerhana, maka solatlah solat gerhana nah. Hadatsna Abdullah bin Muhammadin qala hadatsna Hashim bin Al-Qasim qala hadatsna Syaiban Abu Muawiyah an Ziyad bin Ilaqah عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموه فصلوا وادعوا الله. Hadis ke-1043 Al-Mighrah bin Syu'bah meriwayatkan bahawa gerhana matahari pernah berlaku ketika putera baginda iaitu Ibrahim meninggal dunia. Lalu orang ramai mengatakan gerhana matahari kerana kematian Ibrahim. Orang biasa ni duk cerita karut lah dak. Ada sahabat-sahabat hang baru masuk Islam ke apa ini tak kemah lagi akidah ke ataupun ilmu ke. Benda-benda khurafat ni mudah percaya dah. Jadi tu kecek mati Ibrahim ni tanda dia dah. Rasulullah SAW bersabda matahari dan bulan tidak akan berlaku gerhana disebabkan oleh kematian atau hidupnya seorang. Tak ada kaitan dah. Minggu jatuh buruh hatu ke gapo ke atau matahari bulan ke apa gerhana ke tak ada kaitan dengan mati hidup seseorang dah. Apabila kamu melihat gerhana maka solatlah dan berdoalah kepada Allah. Pada sekat tu dah. Masih isodah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika. Subhanakallah mdika. Subhanakallah mdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.